try 5 kali ke 6 kali dah. Jadi khatam tu apa sih? Khatam lah baca Quran. Tu bukan khatam pakcik. Pakcik tu bukan khatam. Jangan salah faham pakcik. Bukan saya tak bagi baca lah pakcik. Tapi jangan ingat tu khatam. Khatam ni satu persatu pakcik. Kalau kata Bismillahirrahmanirrahim, kena tahu ni Bismillahirrahmanirrahim. Duduk makam tu, jaga dua penglihatan ni, jangan melihat zahir dan batin, lihat selain daripada Allah. Jaga pendengaran kita, jangan dengar-dengar ni semaikan yang masuk semua Allah. Jaga pernafasan kita, rasakan hidup tu hanya Allah. Jaga perkataan kita, siap perkataan kita, bukan perkataan kita tapi jaga kita punya ni perut ni, jangan diisi selain daripada makanan suapan tangan Allah. Jaga kontrol kita, maknanya ala tuju kita betul-betul zat dinding Allah, iaitu laisa kamitslihi syai'un, tak ada diri kita dah. Ikhlas. Baru dinamakan khatam. Bismillah. Susah lah, bukan susah. Buatlah dulu. Baru kau tahu ni khatam. Tadi kau baca je ulang-ulang. Dapat 5 kali ulang baca Quran 30 juzuk. Itu perkataan tepat dia. Kalau khatam ini penutup segala apa yang kita faham. Khatam aja ustaz Makna khatam tu penutup apabila kita dah tahu keseluruhan tu. Bukan bacaan tu nak ditutup. Fahaman tu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 24 jam kita bawa mana pergi betul? Kalau ini tak beres, tak khatam kau. Tak khatam, baca je lah. Saya bukan kata. Jadi jumpalah, cari orang yang boleh mengajar kita menjaga-jaga ni. Baru kita dapat jaga ni diri kita ni, jaga diri kita ni. 7 sifat yang diulang-ulang. Dalam apa Quran kata apa ustaz, ayat apa? 7 yang diulang-ulang. Menurut tafsir ulama-ulama, dia kata maknanya Al-Fatihah ustaz Tapi menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, orang wali Allah, itu 7 sifat yang diulang-ulang dalam diri kita. Hayyun, alimun, qadirun, muridun, samin, basirun, mutakalimun. Itu semua diulang-ulang, betul? Ada dia berpisah tak? Mimpi bawa tak? Alam barzah nanti bawa tak? Itu siapa punya sifat yang diulang-ulang tu? Itu mau jaga. Jangan ada rasa diri. Kalau ada rasa diri, aku punya kodrat, aku punya hidup, habis. Memang kena soal lah dalam kubur. Siapa Tuhan kamu? Salah jawab lah Allah pula. Dia bukan tanya siapa nama Tuhan. Dia tanya kau kenal tak Allah? Dah tentu bila kau kena soal sebab kat dunia kau tak kenal. Tapi kalau kat dunia kau dah kenal, alhamdulillah, kita duduk majlis ni, kita dah kenal, malaikat muka nakir takkan soal lah. Bukan semua orang masuk dalam kubur kena soal. Melainkan orang-orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Malah dia masuk kubur gaib. Jadi Allah nak kita selamat macam tu. Bukanlah saya cakap si Haji ni macam ya macam dia selamat di dalam kubur. Yakin. Kalau kat dunia kau dengan Allah, kau tak ada rasa siapa, kau tak yakin ke dengan Allah? Pasti kat mana pun tempat Allah juga, wa huwa ma'akum aina ma. Macam tu. Kan ada tempat lain dalam kubur bukan Allah tak ada situ? Ada? Tak ada. Yakinlah. Ni kalau kita duduk majlis ni, ya Allah, Allah punya suka, belum lagi kita buat. Allah ni cerita wa iza tuliyan alaihim ayatuhu zadathum imana. Allah sendiri nak masukkan hidayah untuk bagi faham. Bukan saya. Bukan kalam saya. Saya bercakap ni atas apa yang masuk dalam. Sebab Allah yang janji, siapa dengar cerita-cerita tentang aku, diri aku, dia dengar cerita wa iza tuliyan alaihim ayat-ayat tentang aku, cerita, aku akan masukkan sendiri dalam diri orang tu, isteri, anak-anak dia, keliling yang ada ni, aku beri barakna kepada dia, keliling. Allah Ta'ala kata. Dan suruh lagi malaikat tanya apa dia buat. Allah tahu. Ya Allah, dia tak ada cerita lain, dia cerita engkau. Aku tahu saja je suruh kau bawa. Macam tu lah lebih kurang. Kau pastikan itulah kekasih-kekasih aku yang dengar tadi ni semua. Kekasih-kekasih. Aku letakkan kalimah aku kat lidah dia. Aku jadikan penglihatan dia penglihatan. Aku jadikan apa pendengaran dia pendengaran. Ya, kita dah dengar cerita ni kan, kita nak ada rasa diri lagi tak? Tak ada kan?
Itu janji Allah, bukan saya. Allah janji. Hakul yakinlah. Awak pegang. Itu dianugerahi Allah. Ini akhir zaman, penghujung zaman ni kita dapat lagi. Macam ustaz tengok. Nak buang benda ni. Dah ada benda-benda ni apa yang mana kitab-kitab nak letak tepi bukan senang tau. Macam Imam Ghazali. Dah top, dah mufti, orang minta fatwa dia. Dia solat tu lagi adik dia boleh nampak dalaman dia. Dia rasa tak cukup. Wah, pergi jumpa guru adik dia, baru dia tahu. Imam Ghazali kata baru dia tahu bahawasanya aku tertipu dengan kitab-kitab yang banyak ni tadi. Rupanya aku belum kenal betul-betul Allah. Belajar dengan guru tukang kasut tu, adik dia punya guru tadi. Itu pun guru dia suruh belajar sipir-sipir ni, bukan. Dia dalam tu dia bagi dulu, dalam ni. So buang semua. Kitab-kitab kau bukan buang bakar, bukan. Taruh tepi. Tak ada tu semua. Kau pun tak. Dia suruh ketuk kepala tu. Hari Jumaat tu, datang awal, orang datang suruh ketuk kepala. Supaya orang kata Ghazali dah gila. Senang orang tak jumpa dia. Dia boleh duduk betapa. Dia ajar Quranian tu. Dan banyak wali-wali Allah sebelum dia nak jadi wali Allah, dia punya ujian ni, ya Allah. Orang yang disayangi dia Allah Ta'ala. Ni yang pergi belajar ni nakkan Allah ni, dia akan diuji oleh Allah Ta'ala sampai hilang semua dunia. Cinta manusia ke cinta apa semua botol-botol tak ada dah. Allah trainkan situ kalau orang. Tak apa, fa'inna ma'al usri yusran. Tak apa, jangan risau loh. Si Haji ni takutlah aku nak belajar benda ni. Ya Allah. Allah yang nak apa? Engkau Allah suruh kenal dia, engkau duduk je. Susah macam mana dia akan senangkan. Sebelum susah ada senang, bukan selepas. Dalam susah tu senang. Kau nakkan Allah kan dalam susah. Ayo. Jadi alhamdulillah Jadi itu sedikit sebanyak mana petang ni itu yang maknanya yang dibagi pada saya, insya-Allah semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya tak ada lain lah, saya maknanya kalau apa yang saya cakap tadi, kalau ada rasa kedirian saya minta maaf lah. Itu bukan daripada saya saya dah dilatih oleh guru saya tak mau ada rasa diri. Jadi saya benci diri saya, minta maaf Saya benci diri saya supaya saya dapat kenikmatan sebenar. Bagi saya, kalau saya ingat diri saya, itu adalah bala ujian yang paling berat. Ingat aja diri saya, bagi saya itu satu malapetaka yang paling berat. Kalau malapetaka yang paling berat ni seluruh ni, kalau itu tak berat lagi. Tapi kalau kita rasa ada diri hingga kita rasa Allah tu tak ada, yang ada hanya kita, itu lebih musyrik, lebih mensekutukan Allah lagi. Itu bahaya. Tapi kalau kita duduk rasakan dia aja, kita akan nampak semuanya senang. Semuanya kita nampak tangan-tangan kekuasaan Allah semua. Jadi kita tak takut siapa-siapa pun. Sebab kita nampak itu semua kekuasaan dia semua. Iblis ke jin ke apa benda, semua ni kita nampak semua tangan kekuasaan dia semua. Tapi kalau kita tak duduk situ, kita akan nampak makhluk ni ada kuasa. Ini kita cinta, ini kita nak. Jadi celaru otak kita nanti. Kita tak mampu hadapi yang ke depan kita. Tanpa Allah, jadi kita nak sedap hidup kehidupan kita bahagia, Allah yang menempuh segala, bukan kita. Jangan merasa ada hidup kita. Kalau kita rasa ada hidup kita, kita akan menempuh dengan penuh dengan kesusahan dan kepayahan. Tapi kalau kita duduk, kita tak ada rasa kita yang hidup, Allah aja, perjalanan kita cukup manis, cukup indah, senyum. Macam cerita tu hari orang ahli sufi kan, pakaian dia dua pasang. Tapi dia punya nikmat duduk dia dengan compang-camping dia, nikmat dia kalah raja dengan apa kenikmatan dia, muka raja yang punya nikmat pun tak lawan dia punya nikmat dengan Allah Syur. Padahal dia dua pasang yang pakaian. Dia dah dapat. Macam tu lah yang kita nak, insya-Allah. Jadi saya ni saya nak bagi ini tetamu kita Habib cakap sikit, lebih kurang sikit. Dalam tuan Habib, tafadhal Habib. Apa yang Habib dengar, tukar-tukar sikit Habib. Masing-masing boleh dengar sikit. 5 minit, nanti pasti-pasti sikit.